Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anak-anak? Salam Saidul Ayyam. Bertemu kembali dengan Ustazah Atika untuk subjek Bahasa Melayu. InsyaAllah kita akan teruskan tajuk yang seterusnya. Sebelum itu, jom kita membaca doa sebelum belajar. Anak-anak baca doa di rumah masing-masing ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrali sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aitu li sajidin. Amin. Jom kita dengar bacaan ayat Quran dalam surah Al-Ma'idah ayat 2 yang menceritakan tentang tolong-menolong dalam perkara kebaikan dan ketakwaan. Ia berkaitan juga dengan tajuk kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Tajuk hari ini ialah sedia membantu, di mana ia merangkumi 4 bahagian yang kita perlu tekankan, iaitu yang pertama mendengar dan bertutur. Okey, mendengar dan bertutur ini tentang kisah berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Ini pepatah. Apakah maksud pepatah ini? Pepatah ini ialah tentang orang yang menanggung lagi berat daripada orang yang melihat. Okey, yang kedua kita akan pergi kepada session membaca, iaitu tentang rakan kop. Apakah itu rakan kop? Nanti kita akan tahu sebentar nanti. Yang ketiga, kita akan masuk kepada karangan penulisan, iaitu karangan autobiografi. Bagi yang pernah belajar, mungkin dapat sedikit gambaran. Bagi yang belum belajar, okey, kita akan belajar sebentar lagi. Yang keempat, kita akan belajar tata bahasa, iaitu komponen yang terakhir, ataupun section yang terakhir. Kita cakap ajuk dan cakap pindah. Okey, kita masuk kepada petikan, iaitu petikan tentang Kavitar. Cerita tentang Kavitar. Kavitar ini merupakan rakan sekelas Farhana. Sering datang lewat ke sekolah sejak kebelakangan ini. Hal ini terjadi kerana ibu bapa yang terlibat dalam kemalangan jalan raya dan sedang dirawat di unit rawatan rapi Hospital Besar Ipoh. Kavitar sebagai anak sulung perlu mengurus adik-adiknya di rumah sebelum pergi ke sekolah. Farhana bercadang untuk membantu Kavitar. Okay, berlaku perbualan di antara Suhaila dan Farhana. Okey. Di sini cerita tentang Kavitar yang mengalami masalah kerana bapanya mengalami kemalangan dan Farhana dan Suhaila bercadang untuk membantu Kavitar. Apakah yang Farhana dan Suhaila lakukan untuk membantu Kavitar? Jom kita tengok perbualan di antara mereka. Suhaila, mari kita lakukan sesuatu untuk membantu Kavitar. Bagus cadangan kamu. Farhana, saya pun turut bersimpati dengan Kavitar. Bak kata pepatah, berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Okey, itu maksudnya apa tadi? Maksudnya ialah pepatah itu bermaksud orang yang menanggung, orang yang mengalami itu lagi berat daripada orang yang melihat. Okey, sambung mula. Bagaimana jika kita mewujudkan tabung derma khas untuk keluarga Kavitar? Okey, kita boleh, ni tempat kosong.
tempat kosong ni memerlukan kepada jawapan lah, jawapan. Okey, mungkin kita boleh membuat kutipan derma di kelas, di setiap kelas untuk membantu Kavita contohnya. Okey. Jadi Farhana pun menjawab, cadangan kamu itu baik Farhana. Saya perlu berpendapat bahawa keluarga Kavita bukan sahaja memerlukan sumbangan wang. Kita perlu mendapatkan bantuan banyak pihak untuk membantunya. Maksudnya situ bantu dari sudut tenaga. Okay. Oleh itu kita war-warkan kepada kawan-kawan dan juga guru-guru tentang apa yang berlaku kepada Kavita. Okay. Itu mungkin contoh ayat yang boleh dibuat. Jadi Farhana pun menjawab, betul juga kata-kata kamu Suhaila. Kalau begitu jom kita memberitahu kepada guru katanya. Okey. Jadi apakah yang Farhana dan Suhaila lakukan untuk membantu Kavita? Mereka telah bercadang untuk menjalankan kutipan derma dari sudut wang dan juga mewawarkan kepada kawan-kawan kelas untuk membantu Kavita dari sudut tenaga. Okey. Dalam petikan ni ada tentang kata kerja transitif dan kata kerja pasif. Contoh ayat, Kavita sebagai anak sulung perlu mengurus adik-adiknya di rumah. Apa maksud kata kerja transitif? Kata kerja transitif ialah kata kerja yang memerlukan kepada objek. Okey, jadi subjek di sini ialah Kavita, iaitu Kavita. Kata kerja ialah mengurus, objek ialah adik-adiknya. Okey, Kavita menguruskan apa? Kavita menguruskan adik-adiknya. Kemudian dalam petikan ini juga ada kata kerja pasif. Apakah itu kata kerja pasif? Kata kerja pasif ialah mengandungi perkataan di, iaitu subjek diletakkan di belakang, objek diletakkan di hadapan. Terbalik. Bukan ayat aktif lah, ayat pasif. Contohnya, ayah Kavita sedang dirawat di unit rawatan rapi. Okay, dalam ni saya tuliskan ayat yang sama dalam petikan, tetapi yang perlu kita faham ialah menunjukkan ayah Kavita sedang dirawat di unit rawatan rapi. Itu ayat pasif. Okey, itu ayat pasif di mana subjeknya di belakang. Okey, seterusnya kita pergi pula kepada seksyen membaca. Okey, rakan kop. Saya pernah dengar tentang rakan kop. Okey, rakan kop ni ialah yang dibuat ataupun yang dibuat oleh Polis Diraja Malaysia, PDRM, iaitu rakan Polis Diraja Malaysia. Okey, boleh baca petikan yang ada dalam video, iaitu rakan kop bermaksud rakan Polis Diraja Malaysia. Maksudnya rakan kop ni seperti mata-mata untuk membantu polis menyelesaikan jenayah. Okey, menyelesaikan jenayah ataupun kes. Okey, jadi tujuan rakan kop ni diwujudkan adalah untuk mewujudkan hubungan yang rapat antara polis dengan masyarakat bagi mewujudkan bandar selamat. Jadi dekat sini ingin mewujudkan perasaan ataupun rasa tanggungjawab bersama untuk menjaga negara. Bukan hanya mengharapkan polis sahaja. Okey. Jadi rakan kop ni memang dah adalah di Malaysia. Okey. Dalam teks ni anak-anak ada dialog. Dalam dialog ni menceritakan tentang pelbagai ragam ayat. Okey, ragam ayat ni merangkumi ayat penyata, ayat tanya. Okey. Ayat penyata, ayat tanya. Itu merupakan ragam ayat. Kita masuk kepada seksyen yang seterusnya. Harap-harap anak-anak masih boleh mengikuti pengajaran saya pada petang ini.
Kita masuk kepada karangan autobiografi. Okay, karangan autobiografi ni merangkumi 4 bahagian, iaitu maksudnya dalam karangan, ini karangan yang tidak berformat, iaitu karangan ni merangkumi pendahuluan, isi dan penutup. Okay, karangan autobiografi ni kita macam merasakan bahawa benda di sekeliling kita ni adalah hidup dan kita cuba menjadikan diri kita adalah benda tersebut. Contohnya, dia berkaitan dengan riwayat hidup. Riwayat hidup tu maksudnya ada tempat asal, dilahirkan di mana, dibuat di mana, siapa tuan yang baru, bekerja di mana, akan berlaku perkara yang tak dijangka, seperti cerita orang yang hidup. Sehinggalah benda tu tak digunakan ke, ataupun benda tu dibuang, atau benda itu tamat riwayat. Ceritakan daripada pendahuluan sehinggalah penutup. Okay, jadi merangkumi, iaitu kita mengandaikan penulis, kita mengandaikan diri kita sebagai benda yang hendak diceritakan, seperti sebuah basikal, sebuah kereta dan sepasang kasut. Yang ketiga, kita akan menggunakan kata ganti nama diri aku ataupun saya. Contohnya, saya sebuah basikal. Saya merupakan sebuah basikal yang sangat canggih dan baru. Ramai orang yang melihat saya dengan penuh gembira dan terpegun dengan kecanggihan diri saya. Contohnya. Okay. Dan jadi kita menggunakan kata ganti diri nama lah, bukannya kata ganti nama, bukan letakkan nama Rohana ke James Bond ke, tak. Dia mestilah menggunakan aku ataupun saya. Okay. Ini contoh contoh karangan dalam buku teks yang saya ambil. Okay. Ini adalah draft untuk membina karangan. Contohnya, karangan yang bertajuk Terima Kasih Kawan. Okay, ataupun Aku Sebuah Rosella. Pun boleh juga letak nama tu, nama benda tu. Jadi dekat situ, namaku Rosella. Namaku Rosella. Kan? Namaku Rosella. Aku kepunyaan Tuan Haji Roslan bin Wahid. Aku membesar bersama-sama dengan rakanku, si mangga dan si pisang. Jadi dia menyertakan riwayat hidup dia, menyertakan nama dia, siapakah tuan dia. Contoh macam kalau manusia, nama saya Adam. Saya dilahirkan di Hospital Kuala Lumpur. Saya merupakan anak kepada Tuan Haji Rahman dan juga Puan Aisyah. Begitulah juga kalau kita ceritakan untuk karangan autobiografi ni. Okay. Aku membesar bersama-sama dengan rakanku si mangga dan si pisang. Siapa kawan dia? Beberapa spesies buah yang lain di belakang rumah Tuan Haji Rosli. Rakan-rakanku lebih kuat dan gagah berbanding dengan diriku yang lemah. Kami hidup berkasih sayang dan saling melindungi antara satu sama lain. Itu perenggan yang pertama. Itu pendahuluan. Sekarang kita masuk pula kepada isi. Isi ni menceritakan tentang aktiviti dia, manfaat dia. Okey, manfaat dia, aktiviti dia dalam isi. Isi ni boleh membawa kepada isi 4 isi ataupun 5 isi. Boleh. Okay, contoh dalam petikan ni, tuan aku bernama Tuan Haji Rosli bin Wahid. Dia menjaga aku dan rakan-rakanku dengan baik. Kami disiang setiap petang dan dibajai dari semasa ke semasa. Okay. Lepas tu masuk pula kepada mula-mula kalau pokok ni dia ditanam lah kan. Ditanam. Kalau ditanam, mula mendatangkan, bila menjadi mendatangkan hasil. Jadi boleh digunakan, boleh diambil untuk digunakan. Kalau sayur-sayuran ni, maksudnya boleh guna untuk apa-apalah. Buah rozelle. Kami sudah besar.
Kami sudah besar dan kami mula berbuah di bahagian di bahagian tuan aku tanam, contohnya kan. Okay. Isteri Tuan Haji Rosli suka membuat jus rozia daripada buahku. Maksudnya setelah menjadi buah, Puan Rozia ni, maksudnya isteri Tuan Haji ni menggunakan buah tu untuk dijadikan jus. Aku gembira dapat berbakti kepada Tuan Haji Rosli dan keluarganya. Okey. Jadi perenggan yang seterusnya menceritakan tentang bagaimana dia hidup di kebun tersebut. Rozia berasa gembira berada di kebun tersebut. Rozia mengucapkan terima kasih kepada si pisang dan si mangga yang melindunginya di kebun. Si pisang dan si mangga berasa gembira kerana dapat hidup bersama-sama dengan Rozella. Macam tu Tiba-tiba tengok bentuk gambar tu, tiba angin kuat berlaku di kebun. Tiba-tiba berlaku angin yang kencang ketika di kebun. Atau tersebut angin yang kuat di kebun yang menyebabkan Rozella tidak stabil. Si pisang dan si mangga cuba untuk melindungi si Rozella, namun Rozella, disebabkan angin yang terlalu kuat, Rozella patah. Dahannya patah, menyebabkan dia tidak lagi dapat digunakan. Rozella berasa sedih kerana tidak lagi boleh memberikan manfaat kepada tuannya. Contohnya, jadi tamatlah riwayat hidupku sebagai Rozella. Boleh tambah satu hari tuanku membawa pokok Rozella yang baru untuk ditanam di kebun tuanku. Aku berasa sedih, namun tuanku memerlukan pokok yang baru untuk ditanam. Contohnya kan. Jadi itu contoh yang saya boleh bagi untuk karangan autobiografi. Sebelum buat karangan autobiografi, perlu membuat rangka karangan dahulu. Rangka karangan tu maksudnya perlu membuat 3 bahagian, iaitu pendahuluan, isi dan penutup. Pendahuluan rangka karangan ni perlu buat dalam jadual dalam bentuk jadual. Maksud 3 kolom pendahuluan, kolom isi dan kolom penutup. Okey. Jadi dah boleh nampak macam mana bentuk karangan autobiografi. Seterusnya kita masuk kepada cakap ajuk dan cakap pindah. Cakap ajuk dan cakap pindah ini apa? Cakap ajuk ialah percakapan seseorang yang ditulis semula dengan tidak mengubah maksud asalnya dan menggunakan tanda petik. Kan? Cakap ajuk ni maksudnya cakap perbualan. Contohnya, ibu tolong ambilkan ibu air di dalam peti ais, kata ibu kepada anaknya. Itu namanya cakap ajuk. Percakapan yang sebiji dan tak diubah. Cakap pindah pula ialah memindahkan ayat perbualan tu kepada ayat keterangan, iaitu perbualan, maksudnya cakap pindah ni ialah perbualan seseorang yang ditulis semula dengan menggunakan bahasa sendiri tanpa mengubah maksudnya. Ini contoh lain. Contoh ayat cakap ajuk, apakah tujuan jualan amal itu? Tanya Daniel kepada Farhana. Apakah itu cakap ajuk? Bila dipindahkan
Jadi Daniel bertanya kepada Fahna tentang tujuan jualan amal. Jadi diubah ayat ajuk tu, cakap ajuk tu kepada ayat biasa. Okey, setakat ini tajuk-tajuk yang kita yang saya terangkan. Okey. Yang saya terangkan iaitu yang pertama tadi tentang sedia membantu. Yang kedua tentang karangan biografi. Pertama tadi rakan kop, yang ketiga karangan biografi. Yang keempat tentang cakap ajuk dan cakap pindah. Okey, itu sahaja untuk kelas petang ini. Terima kasih anak-anak. Selamat menjawab latihan. Saya akan berikan latihan karangan atau biografi dan juga tata bahasa cakap ajuk dan cakap pindah. Okey, anak-anak nanti diminta untuk menjawab latihan tersebut. Terima kasih. Sehingga bertemu lagi dalam kelas seterusnya.